may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan kebaikan, dia akan diberikan kefahaman dalam agama. Di pengajian kita pada malam ini masuk kali yang ke-79, menghidupkan ilmu agama, Ihya Ulumuddin. Sebelum kita masuk pelajaran baru, kita imbas kembali kuliah yang lepas. Perkara penting yang kita sentuh ialah 12 tanda-tanda ulama akhirat. Tanda-tanda ulama akhirat, tanda-tanda ulama yang sebenar ulama. Apakah tujuan kita mengenal 12 ciri-ciri ulama akhirat ini? Yang pertama, supaya kita boleh berusaha untuk menyaring ataupun mengelaskan yang mana ulama akhirat, yang mana nampaknya ulama tapi dia tu ulama dunia. Lebih-lebih lagi ulama su' ataupun ulama jahat. Supaya kita boleh ikut mana ulama yang benar, mana ulama yang sekadar nama ulama sahaja. Itu tujuan dia. Selain itu, 12 tanda-tanda ulama akhirat yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali ini membolehkan kita untuk perbaik diri kita sendiri apabila nanti kita nilai. Walaupun kita bukan ulama, tapi kita nak nilai diri kita dengan 12 ciri-ciri yang disebutkan tu. Adakah kita terlibat ataupun tidak, walaupun kita bukan ulama. Itulah antara dua tujuan. Yang pertama, kita nak saring yang mana satu ulama dunia, mana satu ulama akhirat. Yang kedua, kita nak perbaik diri kita sendiri. Jadi tanda yang pertama, jika benar seseorang itu ulama akhirat, dia tidak akan mencari-cari keduniaan dengan ilmu agamanya. Kita berlalu secara ringkas lah, sebab minggu lepas kita kupas panjang. Contohnya, dia tidak menggunakan ilmu agama dia untuk mencari pengaruh, untuk mendapatkan wang, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kesenangan duniawi, untuk mendapatkan perhatian pihak berkuasa dan sebagainya. Itu ciri ulama akhirat. Yang kedua, ciri ulama akhirat, dia cakap serupa bikin. Apa perkara yang dia larang, dia pun tak buat. Apa perkara yang dia suruh, jika dia mampu, dia buat. Cakap serupa bikin. Apa yang dia cakap, itulah yang dia kotakan. Yang ketiga, ulama akhirat ini, dia orang yang bijak. Dia mengutamakan ilmu-ilmu agama yang lebih penting berbanding ilmu agama yang penting-penting. Apatah lagi ilmu yang kurang penting. Kita pun sedia maklum, dalam agama ni ada banyak cabang-cabang ilmu dia. Juzuk-juzuk ilmu dia itu ada banyak. Jadi dengan usia kita 70 tahun, 80 tahun di muka bumi ini, kalau kita nak menguasai semua ilmu-ilmu ni memang tak sempat, tak dapat. Hanya beberapa juzuk ilmu saja yang boleh kita kuasai. Oleh sebab itu, ulama akhirat ni dia mestilah satu orang yang bijak, dan dia akan tumpu kepada ilmu-ilmu yang penting, yang lebih penting. Kalau ilmu tu sekadar penting-penting sahaja, dia kurang. Dia lebih kepada ilmu-ilmu yang lebih penting. Contohnya, seseorang ulama akhirat itu, dia akan banyak tekankan tentang ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Kerana ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah ni ialah fardu ain. Sekiranya orang lain tak buat, sekiranya kita tak buat, benda tu tak selesai. Tapi kalau ilmu fardu kifayah, sekiranya kita tak buat, ada orang lain tolong buat, selesai. Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah ini fardu. Dahlah fardu ain pula. Jadi kalau betul satu-satu orang itu ulama akhirat, dia akan banyak tumpukan kepada ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Kalau benar-benar ulama akhirat. Kalau ulama dunia, dia banyak cerita hal ehwal agama yang biasa-biasa ni. Kita pun hanya, walaupun benda tu penting, walaupun benda tu betul, tapi akhir-akhirnya kita terlepas yang mukasyafah dengan muamalah tadi. Sedangkan benda tu fardu ain. Sebab itu dalam kuliah yang lepas, kita ada bacakan tazkirah Facebook yang ke-65. Kita ulang sekali lagi, nak tunjukkan betapa pentingnya kita pilih ilmu agama yang penting-penting, yang lebih penting berbanding yang penting-penting. Apatah lagi ilmu agama yang kurang penting. Mencari pak awam tanpa mengenali pak awam memungkinkan kita tersalah orang.
Memburu badak tanpa kita mengenal badak memungkinkan kita tersalah tembak. Mengumpul cendawan tanpa kita mengenal yang mana satu cendawan memungkinkan kita tersalah makan. Mungkin kita makan hak yang beracun. Menyembah Allah tanpa mengenal Allah memungkinkan kita tersalah sembah. Sudahkah kita mengenal Allah? Ataupun selama ini kita hanya sekadar tahu bahawa Tuhan kita ialah Allah? Benarkah selama ini kita berabdi dan menyembah Allah? Ataupun tanpa kita sedari sebenarnya selama hari ini kita tersembah makhluk Allah yang kita sangkakan sebagai Allah? Ataupun selama ini kita tersembah makhluk yang bercampur dengan Allah, maksudnya menyekutukan Allah? Berawas wahai teman, hendak menyembah raja tetapi tersembah selain baginda, boleh bercerai badan dengan kepala. Hendak menyembah Allah tetapi tersembah selainnya, segala amal-amal kita menjadi debu belaka. Jangan sengaja kita persia-siakan segala amal-amal fardu dan amal sunat, segala usaha dakwah dan segala jihad, segala hafazan kita dan segala aurat, wirid-wirid, segala tulisan dan segala kalimat, hanya kerana kita tidak mengenal Tuhan. Bila tak mengenal Tuhan, kita sembah entah siapa-siapa, kita punya amal yang banyak-banyak itu pun tidak terkira. Walau semasyhur mana guru, walau sebesar mana jemaah yang kita masuk, walau sebanyak mana sanad, walau selama mana kita bersama-sama dengan mereka, tapi jika tidak ditarbiyah untuk mengenal Allah, yang menyebabkan sampai sekarang pun kita belum mengenal Allah, kita silalah bermuhasabah. Di mana diri kita hari ini? Ke mana diri kita dibawa selama ini? Oleh guru, oleh jemaah, oleh kumpulan. Ke mana kita membawa diri kita selama ini? Adakah esok kita masih mau kekal macam hari ini juga? Tersalah menyembah raja, tinggal badan, putus kepala. Tersalah menyembah raja, segala raja Allah, terhapus amal, lenyap pahala. Sudah faham kenalah usaha, tidak sekadar mengangguk sahaja. Sudah diperingat dan masih ada masa. Jangan tunggu malaikat maut tiba. Doa sebelum usaha, doa semasa berusaha, doa selepas berusaha. 3 peringkat doa diamalkan sentiasa. Ya Allah, anugerahkanlah kami kenikmatan mengenalmu dan kenikmatan berabdi kepadamu. Amin ya Allah. Itu satu tazkirah. Dalam tazkirah ni, secara keseluruhannya dia mengajak kita selesaikan perkara yang lebih penting berbanding perkara yang penting-penting, apatah lagi perkara yang tidak penting. Satu lagi tazkirah yang kita baca, tazkirah Facebook yang ke-70, berkait juga dengan masalah mengutamakan ilmu agama yang lebih penting. Dia cerita tentang masa depan. Masa depan ni ada banyak jenis masa depan. Kita nak selesaikan masa depan yang mana? Kita tumpu masa depan yang mana? Masa depan yang sekejap kah ataupun masa depan yang selama-lamanya? Katanya, masa depan ada banyak jenis. Sekejap lagi pun dah kira masa depan. Esok pun masa depan. Minggu depan pun masa depan. Bulan depan masa depan. Tahun depan masa depan juga. 10 tahun lagi, 100 tahun lagi masa depan juga. Hari kita tua, ketika sakaratul maut, itu pun masa depan. Ketika di alam kubur, ketika di alam akhirat, masa depan juga. Syurga ataupun neraka, masa depan juga. Semuanya masa depan. Tapi yang kita duduk tumpu-tumpu selama hari ini, masa depan yang mana? Masa depan yang sekejap-sekejap kah? Ataupun masa depan yang nak kekal? Dan yang terakhir inilah, iaitu syurga ataupun neraka, inilah yang sebenar-benar masa depan. Sepatutnya kita tumpu hak tu. Hak lain ni kita jangan tinggal, tapi yang tumpu lebih. Masalah kita ni, kita tumpu hak yang sekejap-sekejap, yang lagi 10 tahun lagi. Kita duduk tumpu tu nak selesai masalah waktu tu. Ataupun pada hari kita tua, kita duduk tumpu yang tu je. Dan menyebabkan kita tertinggal usaha untuk masa depan yang sebenar-benar masa depan. Apa yang sudah, apa yang sedang, dan apa yang akan kita sediakan untuk masa depan. Masa depan yang mana yang kita buat persediaan yang sedemikian hebat itu? Lagi 5 tahun kah? 10 tahun lagi kah? Hari tua kah? Alam kubur kah? Pada masyar kah? Di timbangan kah? Di titian kah? Di syurga neraka kah?
Okey, masa depan mana yang kita lebih-lebihkan kita punya persediaan? Dan untuk masa depan yang mana yang kita belum buat persediaan? Cukup makankah persediaan bekalan-bekalan yang kita sediakan untuk masa depan itu? Jadi kalau satu-satu orang itu ulama akhirat, dia akan bawa kepada kita fikir benda-benda ni. Kalau masa depan tu, dia memang galakkan kita usahakan masa depan kita, tapi masa depan yang syurga neraka tu, yang tu dia tumpu lebih. Tentang ilmu-ilmu pula, dia akan tumpu kepada ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, dan juga ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Sebab ini yang lebih penting.